Dalam kitab Al-Bahar menyebut wanita Islam ditangkap di timur, maka wajib ke atas umat Islam di barat menyelamatkannya selagi dia belum masuk ke kubu atau ke pangkuan mereka. Maksudnya seorang muslimah ditangkap di timur, wajib bagi umat Islam di barat membebaskannya selagi wanita itu belum dibawa balik. Selagi itu menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk membebaskan wanita tersebut. Ini dalam mazhab Hanafi. Kemudian kita lihat dalam mazhab Maliki. Di antaranya dalam kitab Al-Bulghah As-Salik Al-Aqrab Al-Masalik, ataupun Al-Bulghah As-Salik Li Aqrabil Masalik. Itu kitab dalam mazhab Maliki. Menyebut bahawa jihad itu menjadi fardu ain sekiranya musuh menyerang penduduk di satu daerah. Maka fardu ain ke atas mereka dan umat yang terhampir dengan mereka sekiranya penduduk daerah tersebut tidak mampu mempertahankan. Maknanya menjadi fardu ain ke atas umat di tempat di mana tanah umat Islam itu diceroboh, membebaskannya fardu ain. Dan menjadi fardu ain kepada umat yang berikutnya sekiranya umat yang berada tadi di tempat tadi tidak mampu, maka wajib fardu ain ke atas umat yang seterusnya, kemudian umat yang seterusnya. Kita lihat mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita. Dalam kitab Al-Minhaj karangan Imam Nawawi daripada mazhab Syafi'i menyebut bahawa jihad di zaman Rasulullah SAW adalah fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu ain. Adapun selepas baginda sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada dua keadaan. Sekiranya musuh berada di negara mereka, maka jihad adalah fardu kifayah. Musuh tak ganggu negara Islam, mereka berada di negara mereka, maka jihad adalah fardu kifayah. Tapi jika musuh masuk ke mana-mana daerah, seperti mana musuh masuk dalam negara Palestin, maka penduduknya wajib mempertahankannya dengan apa yang boleh, walaupun bersedia untuk berperang. Dan wajib kata orang miskin, anak, orang yang berhutang dan hamba dan sebagainya, wajib keluar mempertahankan bumi Islam fardu ain, tanpa memerlukan sebarang keizinan. Kemudian mazhab yang keempat itu mazhab Hambali. Dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah menyebut bahawa jihad menjadi fardu ain apabila bertembung dengan musuh, atau apabila musuh telah masuk bertapak di satu daerah, maka fardu ain ke atas penduduk tersebut memerangi dan menghalang mereka. Jadi dalam keadaan Palestin, musuh telah masuk dan bertapak di bumi Palestin, maka wajib umat Islam membebaskan fardu ain ke atas mereka. Jadi kalau kita lihat keempat-empat mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mengatakan bahawa kalau berlaku pencerobohan, bukan musuh berada di negara mereka, tak kacau negara Islam, kalau berlaku pencerobohan, maknanya mereka masuk dan menceroboh negara Islam, wajib fardu ain kepada Islam untuk membebaskan bumi Islam yang dijajah. Jadi dalam keadaan bumi Palestin dijajah oleh Yahudi, oleh Israel, maka menjadi fardu ain ke atas umat Islam di Palestin membebaskan negara mereka daripada negara mereka itu bermakna tanah air Islam, bukan sekadar Palestin, tanah air Islam yang dicerobohi. Fardu ain ke atas mereka sekiranya mereka tidak mampu, dan pada hari ini memang mereka tak mampu bersendirian untuk membebaskan, sebab Israel didokong oleh semua kuasa besar dunia. Bagaimana umat Palestin mampu untuk berhadapan dengan kerajaan Israel yang dibina oleh British pada tahun 48, yang hari ini didokong oleh kuasa-kuasa besar dunia? Mestilah umat Islam yang berikutnya, bukan sekadar di Palestin, umat Islam di Jordan, di Syria, di Mesir, di Lebanon, menjadi fardu ain ke atas mereka membebaskan bumi tanah Islam yang dijajah, sekiranya mereka mampu. Sekiranya mereka juga tidak mampu, kerana mereka juga terpaksa berhadapan dengan kuasa-kuasa besar dunia, maka menjadi kewajipan umat Islam seterusnya, kemudian menjadi kewajipan kata umat Islam seterusnya, maknanya membebaskan bumi Palestin ini, tuan-tuan dan puan-puan, menjadi kewajipan kepada semua kita. Ini dia penyelesaian. Kalau kita lihat isu Palestin ini pada
pandangan Islam. Marilah akhirnya kita melihat fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Islam. Fatwa yang pertama dikeluarkan oleh Universiti Al-Azhar, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad tala'at lujnatu fatwa bil Azhar Sharif ala istifta' al-muqaddam ilaha an hukm syariah al-islamiyah fi ibram as-sulh ma Israel. Jadi ada yang mengemukakan pertanyaan kepada ulama Al-Azhar, apakah hukumnya berdamai ataupun mengadakan perjanjian damai dengan Israel. Allati ihtasabat Palestin min ahliha wa akhrajathum min diyarihim. Sedangkan Israel telah merampas bumi Palestin dan membunuh dan mengeluarkan ahli penduduk-penduduknya daripada negara mereka, jadi pelarian ke banyak tempat di seluruh dunia dan sebagainya. Fatwa yang panjang. Lalu jawapan. Jawapan kita tu masuk kepada jawapan. Majlis fatwa ini telah memutuskan, saya baca terjemahan je, bahawa mengadakan perjanjian damai, so-called damai, yang tak damai-damai dengan Israel seperti yang mereka dakwa adalah tidak dibenarkan oleh syarak, kerana ia memberi arti merestui si perampas dalam berterusan dengan pencerobohannya, mengiktiraf apa yang sedang dirampas olehnya dan mengukuhkan lagi pencerobohan untuk terus kekal dalam permusuhannya. Bahkan undang-undang agama dan sivil yang lain pun bersepakat mengharamkan rampasan dan wajib memulangkan apa yang dirampas kepada tuannya. Apa yang dirampas mesti dipulangkan. Tanah-tanah yang dirampas mesti dipulangkan. Jadi bagaimana kita nak mengadakan perjanjian damai, peace agreement ke peace accord ke apa ke, sedangkan penceroboh masih dalam status penceroboh. Lanjutan daripada itu, tidak boleh umat Islam berdamai dengan Yahudi yang telah merampas Palestin, yang telah mencerobohinya dan bertindak ke atas penduduk dan harta benda mereka, dengan apa sahaja bentuk yang membolehkan Yahudi terus kekal sebagai satu bentuk negara di bumi Islam yang suci. Bahkan wajib ke atas semua umat Islam bekerjasama walaupun berbeza bahasa, warna dan bangsa demi untuk memulangkan negara Palestin ini kepada penduduknya, memelihara Masjid Al-Aqsa, tempat turunnya wahyu, tempat solat para nabi-nabi yang diberkati oleh Allah sekeliling. Jadi fatwa ini menjelaskan apa yang kita bicarakan sebentar tadi, iaitu wajib ke atas semua umat Islam, semua. Sebab apa wajib ke atas semua? Sebab berlaku pencerobohan dan mereka, orang rakyat Palestin, tidak mampu bersendirian dalam berhadapan dengan penceroboh-penceroboh ini, maka wajib ke atas semua umat Islam untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Kemudian kita lompat kepada fatwa yang kedua. Semua fatwa ni panjang, bermuka-muka, bermuka surat, ya, lebih kurang 3-4 muka surat. Fatwa yang kedua itu fatwa ulama Islam pula, yang mengharamkan menyerahkan mana-mana bahagian daripada bumi Palestin kepada Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulah, dan seterusnya. Segala puji bagi Allah yang telah mengisrakan, menggerakkan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Wa nahnu al-muwaqqi'un 'ala hadhihi al-wathiqah nu'lin lil muslimin fi hadhihi adh-dhuruf as-sa'bah anna al-yahud hum ashaddu an-nas 'adawah lil ladina amanu. Kami yang menandatangani pernyataan ini mengumumkan pada orang Islam bahawa dalam suasana yang begini sukar, bahawa Yahudi adalah sesengit-sengit musuh terhadap orang-orang yang beriman yang telah merampas Palestin. Wa'tadu ala hurumatil muslimin fiha,
yang telah menceroboh kehormatan umat Islam di dalamnya, wasyarridu ahlaha, dan telah menghalau penduduk-penduduknya, wadanasu muqaddasatiha, dan telah mengotori tempat-tempat sucinya, lan yuqir lahum qarar hatta yaqdu ala din Islam, dan mereka tidak akan stabil sehinggalah mereka menghapuskan sama sekali agama Islam, dan seterusnya. Kemudian saya bacakan terjemahannya. Kami mengumumkan dengan perjanjian yang telah Allah ambil dari kami untuk berkata benar, bahawa sesungguhnya jihad adalah satu-satunya jalan bagi membebaskan Palestin, dan tidak dibolehkan pada ketika mana sekalipun bagi sesiapa untuk mengiktiraf hak Yahudi menguasai walau satu jengkal daripada bumi Palestin. Tidak dibolehkan juga mengalah dengan memberikan mereka sebahagian daripada Palestin, sebahagian pun tak boleh, atau mengiktiraf apa sahaja hak mereka di sana. Sesungguhnya pengiktirafan tersebut merupakan satu pengkhianatan terhadap Allah, Rasulnya, dan terhadap amanah yang telah diserahkan kepada umat Islam untuk menjaganya. Sesungguhnya kami yakin bahawa Palestin adalah bumi Islam dan dia akan kekal keislamannya. Panglima-panglima Islam akan membebaskannya daripada najis Yahudi, seperti mana Salahuddin Al-Ayyubi telah berjaya membebaskannya daripada najis tentera salib. Demikian tadi fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Islam, ditandatangani oleh 60 orang ulama besar di seluruh dunia, ulama-ulama Islam yang diketuai oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Muhammad Ghazali, Dr. Sulaiman Ashqar, dan lain-lain, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan penerangan berkaitan dengan isu Palestin menurut pandangan Islam akan menjelaskan kepada kita isu Palestin ini. Yang akhir sekali, apakah peranan kita? Peranan kita tidak lain tidak bukan, pertama sekali seperti mana yang kita lakukan pada saat ini, iaitu memahami isu Palestin ini menurut pandangan Islam, ataupun memahami isu Palestin seperti mana yang ia harus difahami, bukan daripada asas-asas yang lain yang boleh membawa kepada penyelewengan dan tidak membawa kepada penyelesaian. Kemudian peranan kita yang kedua adalah kita menyebarkan kefahaman ini, kesedaran ini kepada seluas-luasnya pada masyarakat kita. Kerana apabila masyarakat sedar, mereka akan boleh bertindak. Mereka akan melihat apakah peranan yang boleh mereka mainkan. Dan juga mereka boleh sedar bahawa di sana musuh-musuh Islam bekerja keras untuk menghapuskan umat Islam di serata dunia. Kemudian peranan yang ketiga adalah kita mesti menyelesaikan isu Palestin. Bagaimana nak menyelesaikan isu Palestin? Isu Palestin tidak boleh diselesaikan melainkan kembali kepada Islam, seperti mana yang dijelaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita mesti menjadi agung kembali. Kita mesti mengembalikan khilafah Islam untuk memimpin umat Islam, untuk menyatukan mereka supaya tidak jadi seperti hari ini bila tidak ada khilafah Islam, umat Islam berpecah-pecah. Bahkan di kalangan mereka ada yang saling berperang di antara satu sama lain. Saudi dengan Yaman berperang, Libya dengan Mesir sekarang perang, Iraq dengan Syria berperang. Kerana apa? Kerana tidak ada ayah ataupun ibu yang menaungi mereka, maka jadilah mereka seperti anak ayam kehilangan ibu. Maka peranan yang ketiga kita adalah mengembalikan diri kita dan masyarakat kita dan sistem negara kita kepada Islam, yang mana hanya dengan Islam sahaja umat Islam akan kembali kuat dan kembali bersatu dan kembali dapat membebaskan Masjid Al-Aqsa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan Masjid Al-Aqsa dan Palestin ke pangkuan Islam, dan mudah-mudahan kita dapat bersolat di Masjid Al-Aqsa yang telah dibebaskan sepenuhnya, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Palestin dijajah pada tahun 1917. Soalannya, sedangkan tanah Melayu ni dijajah oleh British 100 tahun lebih. Kemudian dijajah oleh Belanda sebelum tu, dan kemudian dijajah oleh Portugis. Semuanya dalam 400 tahun lebih. Jadi apakah sebabnya? Sebab yang paling utama adalah dia negara Palestin, mereka itu lebih dekat dengan mereka dekat dengan Khilafah Osmaniyah. Sebelum tu mereka dekat dengan Khilafah Abbasiyah. Perang Salib memang target mereka terlebih dahulu. Mereka pernah kalah, pernah dijajah oleh Eropah dalam Perang Salib, iaitu pada tahun 1099 lebih kurang. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi dapat mengalahkan mereka balik pada tahun 1188. Ini bermakna dalam 90 tahun mereka pernah dijajah, tapi tak lama. Lebih dahulu daripada Melaka. Melaka dijajah tahun 1500. Maknanya lepas 400 tahun lepas tu baru Melaka dijajah oleh Eropah. Tapi Melaka apabila dijajah lama sampailah merdeka tahun 1957. Sedangkan Palestin dijajah cuma dalam 90 tahun, kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian lepas tu tidak ada penjajahan sehinggalah tahun 1917. Ini disebabkan kerana mereka dekat dengan Khilafah Osmaniyah dan dekat dengan Khilafah Abbasiyah. Jadi mereka dijaga dengan baik. Adapun kita terletak jauh di timur, dan apabila tentera Eropah sampai, kita tidak dapat mempertahankan negara kita sebaik Kerajaan Osmaniyah dapat mempertahankan Palestin. Tapi kita kena ingat bahawa Khilafah Osmaniyah telah cuba mempertahankan kita. Mereka dikatakan menghantarkan juga tentera-tentera. Mereka menghantar juga tentera ke Aceh dan sebagainya. Peranan mereka tu ada. Di antara kesan kita dapat tengok hubungan Khilafah Osmaniyah dengan rantau Nusantara ni adalah bendera Turki itu masih ada dalam bendera Johor. Bendera Johor ada bulan bintang warna merah, itu bendera Turki di tengah-tengah bendera Johor. Ada hubungan yang rapat, tetapi disebabkan terlalu jauh, mereka tidak dapat membantu sebaik yang boleh. Sebab tu utusan-utusan Osmaniyah, Turki, Profesor Kouazi, Zeti itu semua adalah keturunan Turki semua tu. Itu menunjukkan ada sedikit sebanyak hubungan, tetapi tidak, Kerajaan Osmaniyah tidak dapat melindungi kita dengan efektif seperti mana mereka melindungi Palestin. Soalan, apakah status PLO sekarang? Seperti mana yang dibentang tadi, PLO ditubuhkan pada tahun 1964. Lebih kurang beberapa belas tahun selepas penubuhan negara Israel pada tahun 1948. Matlamatnya adalah membebaskan bumi Palestin. Nama pertubuhan itu pun menerangkan kepada kita, iaitu PLO, Palestinian Liberation Organization. Liberate maknanya untuk membebaskan. Dan banyaklah operasi-operasi membebaskan berbentuk jihad dan sebagainya dilancarkan. Tapi apabila melalui test of time, masa berlalu, kita dapati mereka semakin hari semakin berubah daripada membebaskan Palestin atas asas yang tidak jelas, iaitu atas asas perkauman, tanah Palestin, ataupun bangsa Arab dan sebagainya. Jadi bila asas tu tidak jelas, dia akan memberikan tindakan-tindakan juga yang tidak jelas. Itu dari segi pemikiran. Kemudian dari segi akhlak pun, kalau tidak jaga, mudah untuk sesiapa dibeli oleh musuh. Sebab musuh ni kaya, jadi musuh boleh beli dengan wang, musuh boleh rasuah, dan sebagainya.
Tapi ketika itu Yasir Arafat ni dia merupakan ikon. Yasir Arafat juga mempunyai semangat jihad yang okey ketika itu. Tapi lama-kelamaan Yasir Arafat ni dibunuh, diracun secara tepatnya. Dia pergi berubat di Perancis kalau tak silap. Akhirnya dia katakan operasi dia gagal ke apa ke. Tapi kalau mengikut sumber yang dipercayai, beliau diracun dan dibunuh. Dan digantikan oleh presiden yang ada pada hari ini, iaitu Presiden Mahmud Abbas. Dan perubahan pada PLO ini akhirnya dia menjadi sebuah badan Arab, memperjuangkan kearaban semata-mata dan jauh daripada pemikiran yang Islamik. Yang akhirnya pada tahun 93 mereka salam tangan Yahudi dalam perjanjian Oslo, yang dalam perjanjian ini Yahudi berkata kepada mereka akan diberi tebing barat dan juga Gaza untuk mereka perintah. Jadi mereka dah seronok sebab boleh perintah, ada gaji dan sebagainya. Dan mereka mengiktiraf Israel. Lalu mereka mengiktiraf Israel untuk wujud. Bukan lagi Israel itu sebagai penceroboh, tapi Israel ada hak untuk wujud. Dan mereka dapat menguruskan tebing barat dan juga Gaza. Tapi sebenarnya hakikatnya adalah kerana lahirnya gerakan Hamas 6 tahun sebelum itu di atas asas Islam, di atas asas semua yang kita katakan sebentar tadi. Semangatnya semangat Islam, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, berasaskan pandangan-pandangan ulama Islam, mesti membebaskan bumi Islam daripada sebarang pencerobohan, jihad adalah satu-satunya jalan dan sebagainya, yang menyebabkan Yahudi terpaksa berdepan dengan golongan-golongan Islamis ini. Jadi sebenarnya mereka mengambil PLO dan menjanjikan mereka dapat menguruskan tebing barat dan juga Gaza, sebenarnya bukan menguruskan sebagai sebuah negara rupanya, tapi sebagai sebuah majlis bandaran sahaja. Bahkan sebenarnya bukan macam majlis bandaran, hanya sebagai mata-mata gelap, iaitu mengawasi puak-puak Islamis di tebing barat dan di Gaza, yang akhirnya mereka bekerjasama dan collaborate di antara PLO dengan Special Branch dengan Mossad Yahudi dan juga dengan CIA. Jadi dikatakan hampir di setiap balai polis di tebing barat dan Gaza terdapat orang PLO, orang Mossad dan juga orang CIA. Akhirnya mereka mengkhianati rakyat mereka sendiri yang menuntut untuk membebaskan Palestin ini 100% daripada pencerobohan Yahudi. Ini bermakna pendek katanya orang Islam ataupun yang namakan dirinya Islam mudah dibeli oleh musuh sekiranya tidak dididik dengan didikan Islam yang sebenar. Hanya semangat sahaja, tapi tidak mempunyai ilmu dan tidak mempunyai akhlak, akhirnya boleh dibeli. Sebab tu bantuan umat Islam banyak dikutip di tanah air kita, disalurkan terus kepada rakyat Palestin di sana melalui badan-badan yang boleh dipercayai di sana dan tidak melalui PLO. Tapi malaknya duta-duta di seluruh negara, sebab PBB hanya mengiktiraf PLO sebagai wakil Palestin yang sah. Oleh sebab itu di mana-mana negara yang ada hubungan dengan Palestin, duta mereka adalah daripada PLO. Sebab itu keluar daripada dalam akhbar kita, duta duta Palestin di Kuala Lumpur mengadu bahawa sumbangan rakyat Malaysia ni tak sampai pun pada dia, tak sampai pada PLO. Dan itu memang benar, sebab rakyat Malaysia menyalurkan bantuan-bantuan mereka direct kepada rakyat Palestin melalui badan-badan yang mereka bentuk di sana. Jadi masukkan bank sini, keluar bank sana, tanpa melalui PLO. Sebab daripada penjelasan tadi disimpulkan bahawa PLO ini tidak boleh
letakkan pengharapan pada mereka, sebab mereka bekerjasama sebenarnya dengan pihak penjajah dalam menekan rakyat mereka sendiri. Soalan saya, sikap kita terhadap PLO ini adalah kita tidaklah menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestin melalui mereka. Itu lebih baik terus sampaikan kepada rakyat Palestin. Dan itu pendirian itu telah diambil oleh kebanyakan badan-badan yang mengutip bantuan untuk isu Palestin. Kecuali lah ada 1-2 badan yang resmi, contohnya mungkin akhbar ke apa. Jadi mereka kutip dan mereka salurkan kepada kedutaan, sebab mereka sendiri tidak mengetahui sebenarnya apa yang berlaku di sana dan siapakah badan yang sebenarnya yang boleh memberikan bantuan yang lebih telus kepada rakyat sana. Kemudian dalam masa sama, PLO ni adalah sedikit sebanyak peranan ni dekat PBB, menyampaikan kesengsaraan rakyat Palestin sebab mereka berada di pentas-pentas antarabangsa. Biarkan mereka menyampaikan keadaan umat Palestin tu. Cuma itu di pentas antarabangsa, di PBB. Tapi ada pun di ground, di kampung-kampung di tebing barat sebagainya, rakyat tidak memberikan kepercayaan yang tinggi kepada mereka. Sebaik saja peperangan tamat hari raya yang lepas, hari Jumaat yang pertama selepas hari raya, selepas perang tamat, khatibnya adalah khatib daripada autoriti, pihak autoriti, iaitu daripada PLO. Langsung tak bicara tentang perang, sedangkan rakyat berdepan dengan perang di Gaza. Dia berkhutbah di Masjid Al-Aqsa sebagai imam resmi, khatib resmi. Langsung tidak menyebut tentang mujahidin yang berempat pulas, yang anaknya syahid, ayahnya syahid, sebagainya. Langsung tidak sebut. Dan menyebut tentang Mahmud Abbas dan sebagainya. Jadi kesan daripada itu berlaku havoc, dan hadirin minta khatib tu keluar daripada masjid. Jadi masyarakat di Palestin sebenarnya telah faham hal-hal seperti ini. Rakyat umat Arab pun dah faham sangat apa yang berlaku seperti ini. Jadi harapan umat Islam daripada dulu sampai sekarang adalah pada gerakan-gerakan Islam, kepada mereka-mereka yang memahami isu dan memahami isu daripada kacamata Islam, daripada mereka yang mempunyai akhlak Islam, yang dididik dengan tarbiyah Islam. Harapan kat situ, insya-Allah. Menjaga kita dan menyelamatkan kita daripada sebarang bentuk tipu daya yang dirancang oleh musuh-musuh. Dan tipu daya musuh ni semakin lama semakin sophisticated. Kita kena ingat, teknologi semakin lama semakin canggih. Alat-alat pengesan, alat-alat yang membantu musuh-musuh Allah Ta'ala ni semakin hari semakin canggih. Kemudian mereka bukan sahaja menggunakan kekuatan senjata yang memang mereka lebih excel berbanding dengan umat Islam, tetapi juga mereka menggunakan segala bentuk cara-cara yang tidak bersenjata juga. Serangan budaya, serangan knowledge, serangan ekonomi, serangan sosial, serangan elektronik dan sebagainya. Serangan menggunakan teknologi, nanoteknologi dan sebagainya. Itu semua apa sahaja mereka akan gunakan untuk menjayakan misi-misi mereka. Bagi kita pula, kita tak perlu khawatir ke perkara itu, tapi tidak juga kita tidak ambil endah apa yang sedang berlaku di sekeliling kita. Dan Allah Ta'ala menyebut apa? Wa in tasbiru wa tattaqu
la yadurukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, maka perancangan mereka sedikit pun tidak akan memberi mudarat kepada kamu. Jadi perancangan mereka memang canggih. Daripada apa yang mata nampak kepada apa yang mata tak nampak. Daripada bersenjata kepada ideologi, kepada pemikiran, kepada knowledge dan sebagainya. Tapi yang penting pada kita adalah kita mesti jaga ketakwaan kita. Kalau tidak ada takwa dalam umat Islam, akan ada banyak loopholes, akan banyak lubang-lubang yang boleh dimasuk, sama ada melalui lubang nafsu, ataupun melalui lubang harta, atau melalui lubang pangkat seperti yang berlaku kat PLO tu. Lubang pangkat pun masuk, lubang wanita pun masuk, lubang harta pun masuk. Mana kalau umat Islam, kalau ada umat Islam yang tidak bertakwa, maka musuh akan menggunakan lubang tersebut untuk masuk dan menjayakan perancangan-perancangan mereka. Kemudian dalam masa yang sama, umat Islam mesti jaga supaya mereka ini hanya berwalikan Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Wali ini maknanya meletakkan kepercayaan dan pergaulan, kecintaan dan pertolongan hanya kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Dan tidak berwalikan kepada orang-orang yang tidak beriman, khususnya Yahudi dan Kristian. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil Yahudi dan Kristian sebagai wali. Wali ini tempat letak kepercayaan dan memberi pertolongan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka ini saling berwali sesama mereka. Sekejap Yahudi sokong mereka, mereka sokong Yahudi. Mereka memang sesama mereka berwali ataupun saling letak kepercayaan dan tolong-menolong. Kamu jangan. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang berwalikan dengan mereka dari kalangan kamu, dia termasuk dalam golongan mereka. Jadi orang beriman, kalau ada yang meletakkan kepercayaan kepada mereka dan saling tolong-menolong depan ataupun di belakang, itu dah dikira mereka sebahagian daripada, dia sebahagian daripada mereka. Dan Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Habis itu kalau tidak berwalikan mereka, nanti takut mereka kuasa besar dunia. Nanti terancamlah kita. Datang bom nuklear ke apa nanti. Kita kena ingat, kita jangan takut pada manusia. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kamu jangan takut manusia, takutlah kepada aku, kata Allah, sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Jangan takut. Sehingga sampai kita ada dari kaum Islam yang gegah pergi kat mereka minta tolong sesuatu, supaya mereka takut ditimpa sesuatu yang buruk, sebab mereka kuasa besar dunia. Tapi Allah Ta'ala menyifatkan orang yang pergi mengadakan hubungan-hubungan sulit dengan mereka ini sebagai orang yang mempunyai penyakit di dalam hati. Fataral ladina fi qulubihim marad yusari'una fihim. Kamu akan melihat orang-orang yang mempunyai penyakit dalam hati mereka bersegera-gera, beria-ia pergi jumpa mereka. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Dan berkata kepada mereka, kami takutlah kena sesuatu musibah ke apa nanti. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amri min indih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mendatangkan kepada kamu kemenangan, memberi kepada kamu jalan keluar, atau apa sahaja keputusan daripada Allah Ta'ala akan lebih kepada kamu. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Lalu mereka akan menyesal. Kalau beria-ia pergi jumpa mereka, minta tolong ke, minta apa ke, satu hari ini kamu akan menyesal. Allah Ta'ala yang memberikan kemenangan pada kamu, Allah Ta'ala yang memberikan jalan keluar kepada kamu. Maka berimanlah pada Allah, letak kepercayaan pada Allah, bukan kepada mereka. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang
berwalakkan, mengambil Allah sebagai wali, Rasulnya dan orang yang beriman. Itu yang sepatutnya menjadi tempat kepercayaan kamu dan tempat kamu membantu. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang berwalikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya ketumbukan Allah itulah yang akan menang. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan program kita ini bermanfaat kepada semua. Apa yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah itu datang daripada manusia yang serba lemah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.